Salam sejahtera, salam hormat, bertemu kita sekali lagi dalam episod ketiga Mengopi Malam Minggu yang dikuasakan oleh DAP Cawangan Taman Rumpun Bahagia. Untuk pengetahuan penonton sekalian, program ini telah pun bersiaran selama 3 minggu dan kita membawakan tetamu-tetamu undangan baru yang terdiri daripada pemimpin tertinggi DAP Negeri Melaka. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, suka untuk saya ingat kepada penonton bahawa sila ketik button like page DAP TRB di Facebook bagi mengetahui maklumat-maklumat terkini tentang dalam dan luar negeri Melaka. Jadi seperti biasa, bagi memenuhi konsep, saya bersama dengan secawan kopi dan di atas talian pada ketika ini adalah seorang pimpinan tertinggi DAP yang saya rasa kalau kita sebut namanya tak ada orang yang tak kenal bagi pemimpin tempatan di Melaka. Dan bersama kita di atas talian pada ketika ini adalah saudara Nick Yong Yun Pin, Bendahari DAP Melaka. Apa khabar saudara? Apa khabar? Saudara Dennis. Yeah. Selamat berpuasa dalam bulan Ramadan terima kasih. ni. Selamat berpuasa. Sebelum apa khabar? Lama tak jumpa lah. Sebelum saya terlupa lah. Saya rasa belum terlambat untuk mengucapkan selamat menimbang dan tahniah menimang cahaya mata yang baru-baru ini. Dan kita tahu kita dalam fasa keempat penguasaan perintah kawalan pergerakan PKP yang dah masuk hari ke-30 lebih kalau tidak silap saya. Jadi kalau episod-episod yang sebelum ini kita menjemput wakil-wakil rakyat, tetapi hari ini agak unik sedikit. Kita bagi pimpinan tertinggi yang bukan wakil rakyat. Tetapi saya percaya ada komitmen kepada keluarga yang hendak dikongsikan kepada penonton di rumah. Jadi, Saudara Dik Yong, apa yang telah anda lakukan sepanjang sepanjang penguasaan PKP di rumah? Silakan. Ini soalan yang cukup emas lah. Saya rasa kita semua hampir sama lah. Sebab ni PKP ni makan semua dekat rumah kan. Keluar dan saya rasa saya agak bersyukur lah memanfaatkan setiap masa di keluarga lah. Antaranya saya rasa saya dapat lebihkan masa lah teman keluarga dan juga especially kepada dua anak saya lah. Iaitu Royston yang umur hampir 2 tahun dan juga Elston Yong yang hampir 1 bulan lebih lah. Dan sebenarnya begitu terasa lah betapa susahnya ibu menjaga anak. Saya dapat menikmati lah segala take care lah untuk children lah. Tapi rasa bersyukur dapat berikan masa teman keluarga dan juga anak-anak. Dan ini saat yang paling penting lah, selain lagi banyak aktiviti dilakukan lah. Ada tak aktiviti-aktiviti yang mungkin menarik untuk dikongsikan? Kalau di episod pertama, YB Damien dia bercucuk tanam. YB Kirk pula dia ada aktiviti bersama dengan penduduk di sekitar agro. Kalau saudara Nik Yong mungkin ada satu perkara yang menarik untuk dikongsikan, mungkin belajar memasak dan sebagainya di rumah. Malu nak beritahu tapi akan dia tengok orang share makanan ke apa, itu pun jarang masak saya tu. Masak ciki ada tu, goreng burger ada tu. Tapi saya rasa saat yang paling banyak selain saya dua perkara lah. Pertama ialah dah start main bola sepak lah dengan bola kecil lah dengan anak besar saya lah. Sedang bola dekat kawasan rumah setiap petang lah pukul 4 hingga 5.30 lah. Dan kedua saya rasa dalam saat PKB ni saya cuba memantapkan diri lah dengan banyak belajar diri kursus-kursus online lah. Termasuk saya telah mengambil 3 kursus lah, web liner lah. Jadi lebih kepada finance dan juga perbankan. Lagi 2 lah pada share market. How to understand the share market, apa tu bursa Malaysia. Itulah mungkin minat saya lah. Dan dari situ saya dapat belajar yang apa tu itu saham, macam mengapa saham ni turun, berkaitan what is the NTA, what is the ROE. Ini sesuatu memberi manfaat kepada saya lah. Dan belajar seperti di redliner lah.
Saya rasa I enjoy myself lah every day, quite busy, committed jugalah walaupun tidak dapat keluar lah. Seperti sedia kala lah. Itu Bila aje lah saya mesti. boleh kita kata it's a privilege lah to spend time dengan family di rumah pada ketika PKP ni. Grateful lah. Yang jarang-jarang untuk kita peroleh. Sebab yang biasa saya kerja lambat balik, kadang-kadang makan, teman anak. So tak ada masa untuk spend for family lah. So ni it's the best time untuk meluangkan masa bersama keluarga, bercerita, termasuk tengok TV Astro bersama keluarga, tengok peluang yang terbaik lah, meluangkan masa. Jadi saudara menggunakan waktu di rumah ini untuk mengadakan satu aktiviti yang berkualiti bersama keluarga, betul eh? Tak ada kualiti lah, luangkan lebih masa. Betul. Bagaimana dengan saudara Dennis? Wah, saya seperti biasa. Lelaki handsome dan juga panco dengan muka, aku nampak pun berlainan Tak ada, saya biasa saja. Kita life must go on. Life must go on. Tapi belum gunting rambut lagi ya? Dah belum gunting rambut? Kita menghormati perintah kawalan pergerakan. Kita bukan anak VIP. Jadi saudara Nik Yong, okey, sebelum kita itu saudara ni, kita sebut nama Nik Yong ni, kalau kita tanya rakan-rakan pemimpin politik tempatan, memang saya rasa tak ada masalah lah. Semua orang mengenali saudara Nik Yong, kesungguhan beliau bekerja dan sebagainya. Tapi ada kata-kata sikit-sikit lah, cuit-cuit nakal daripada rakan-rakan saya mengatakan, kenapa jemput Nik Yong pada minggu ni? Kenapa tak jemput orang lain? Siapa Nik Yong tu? Jadi saudara Nik Yong boleh perkenalkan sedikit diri agar jelas kepada semua siapakah Nik Yong, sejarah pelibatan dalam parti dan mengapa memilih DAP sebagai platform perjuangan. Silakan, secara ringkas. Ini berapa soalan ni? Saudara. Sebenarnya saya tak nak secara ringkasnya, nama saya Yong Yun Pin sebenarnya. Diorang panggil Nik Yong sebab dulu nama saya Nicholas. So orang panggil Nik. So lebih familiar kepada Nik Yong lah. Sebenarnya saya dalam politik ni saya rasa saya memilih DAP sebab saya rasa ini sejak, saya nak cerita panjang sikit, dari zaman bangku sekolah lagi, mana ada sesuatu yang dalam memori saya sejak zaman bangku sekolah. Masa kecil saya rasa ada dari pengaruh daripada bapa saya lah. Kawan saya di mana dulu dia pernah bawa saya pergi ceramah-ceramah. Masa tu masa saya kecil lagi, dan macam ceramah-ceramah kelompok, ceramah-ceramah di terbuka, dan juga kita menolong juga parti DAP sebagai volunteer klip itu poster masa tu. Sesuatu yang memberikan sesuatu inspirasi kepada saya. Dan dari sana saya rasa dah mula mengenali apa itu roket lah. Masa tu kita kenal roket budak tu. Dari sana dah wujud sesuatu yang agak menarik lah pasal ni politik ni. Dan saya rasa minat saya dalam politik mula menunjuk masa saya tingkatan 6. Di mana zaman itu saya tersilap 1998, zaman reformasi. Zaman reformasi Datuk Seri Anwar Ibrahim masa itu sebagai pelik sebab masa itu saya pernah tanya sama guru juga, saya guru sastra, dan juga banyak tanya abang saudara saya, bapa saya, mengapa banyak berita ni demo berlaku di jalan raya dan juga tidak keadilan. Masa itu ada, how to say, the case is sonomi, betul lah dalam perkataan sonomi, yang tidak keadilan, tidak bersih. Mengapa ini berlaku kepada seorang pemimpin yang cukup baik? Sebelum itu masa itu Anwar Ibrahim ialah kemuncak. Sebelum itu ada a lot of sesuatu yang tidak puas hati lah, kita boleh baca melalui surat khabar. Masa itu surat khabar, rasa internet tak menunjuk lagi kan macam itu. Betul. Dan kemuncak dia ialah 1998 lah. Masa itu saya rasa saya dah start minat pasal politik, banyak membaca, beri surat khabar. Masa itu saya pernah baca Harakah tu, masa itu lah. Masa menjadi kawan lah.
Bukan, masa itu beli dah baca Rocket News semua dah start, dan di sana dah tahu apa itu why is politics is needed in Malaysia lah. Why is kita perlu berikan sokongan kepada pemimpin yang berani memperjuangkan sesuatu untuk demi rakyat Malaysia lah. Dari sana minat sudah menonjol lah dalam diri saya, dan saya bersyukur kerana pelibatan saya sedangkan tidak aktif sebagai orang biasa sampai sekarang. Saya Pakatan Rakyat masa tu hingga sekarang saya rasa hampir 3 pilihan raya lah, daripada Pakatan Rakyat hingga ke Pakatan Harapan lah. Dan saya macam orang biasa lah. Mula-mula saya masuk sokong Pakatan masa itu berakhirnya Barisan Alternatif tak silap, dan menuju kepada DAP masa itu. Saya lebih kepada pergi ke ceramah, tolong aktiviti secara sukarela. Mana saya macam happy sokong lah. Boleh kita kata macam kerja di belakang tabir lah, saudara. Belakang tabir lah. Masa tu abang kereta Isara, kita sini campak nampak siapa poster KP tampal sendiri, pergi ikut kawan, hantar orang, like we participate lah, to help lah. Even masa tu abang start kerja kan, sebagai seorang graduan yang baru keluar kerja. Dan itulah sebab minat itu memang sudah dari dulu, nak membantu bukan jatuhkan, mengembalikan kuasa rakyat, bukan menjatuhkan rakyat kuasa kerajaan. We want to recover what the people's power. We want to give a check and balance lah masa tu. Tak kisah kita volunteer dari sana, slow-slow dah satu step lah. Bagi jejak ke arena politik secara tidak langsung lah. Mungkin ni jugalah. Itulah semakin minat dan menjagakan kaki lah dalam dunia politik, termasuk kiranya bermula daripada zaman sekolah ada kesedaran, dan hari ini anda adalah bendahari DAP Melaka. Jadi saudara ni daripada tadi saya hanya fikir je yang diberi kepercayaan lah, tanggungjawab dan kepercayaan daripada kepimpinan utama. Normal lah, ya normal lah. Don't say about pangkat lah. Okey, saudara ni kita tengok tadi berdasarkan penceritaan pelbagai pengalaman yang sedikit diperjelaskan dalam sejarah bagaimana menyertai politik dan parti DAP. Jadi kita tahu dalam politik ada jatuh bangun, ada kenangan manis, ada kenangan pahit, dan saya pun tahu saudara pernah pengsan ketika berdemo. Satu kenangan yang mungkin tidak dapat dilupakan, dan mungkin penonton nak tahu jugalah. Bolehkah saudara kongsikan dengan penonton momen atau kenangan yang indah sepanjang bergiat aktif dalam politik yang pernah saudara alami sebelum ni? Silakan. Indah ke buruk? Tadi yang indah. Kita tak mau yang buruk. Kita nak yang positif-positif saja. Supaya menjadi perangsang. Kita tengok banyak indah perjuangan itu. Saya rasa a lot of kenangan manis lah. You say indah, kenangan manis. Jadi kalau kenangan indah, itu punya lagu tu. Kalau kenangan manis saya rasa banyak. Saya rasa I share one lah. Salah satu je lah. Saya agak gembira, nangis lah. Kerana mengetahui kemenangan rakyat, kuasa rakyat kembali, di mana kita berjaya mencari kerajaan, bangkit pilihan raya yang ke-12, kemenangan rakyat mutlak, bukan saja di Parlimen dan juga di negeri Melaka lah. Sesuatu yang memang di luar jangkaan, dan itu satu kemenangan yang tidak dapat nafikan kegembiraan lah bagi saya. Walaupun jadi saya tidak menjadi calon masa itu, saya rasa not a problem, but it's one of the moment saya tidak akan lupakan semua hidup, di mana kuasa rakyat diberikan kepercayaan, kita menang, menakluki pilihan raya pada April lalu, mencipta sejarah daripada kalau cakap Pakatan Harapan memang kesinambungan lah dulu daripada Barisan Alternatif sehingga ke Pakatan Rakyat, hingga munculnya Pakatan Harapan daripada kuasa rakyat, di mana something lah. Something is a new world. New people voice. Suara rakyat kembalikan. Itu memang kenangan paling manis lah. Jadi diberi ke
Saya rasa paling manis bagi saya. Okey, saudara Nick. Kita dah agak jauh sedikit perbincangan. Saya nak tanya saudara Nick, adakah saudara Nick bersama juga dengan secawan kopi menghangatkan malam minggu kita? Bagi memenuhi konsep. Kalau tak ada kopi ibarat seolah-olah melanggar konsep program pada malam ni. Mestilah minum kopi, tapi hari ni biasa saya suka minum kopi. Tuan, saudara suka minum kopi? Ni sekarang saya sedang berada. Saya sedang menikmati secawan kopi saya. Jom, cheers. Baik, saudara. Penonton-penonton dan semua. Dan saya suka minum kopi lah. Because dulu one day 4 cups. Kopi apa dah, sekarang cuba kurangkan lah. Yalah. Dan malam kalau my wife say jangan minum banyak, itu dia. Saya cuba. Tapi hari ni saya minum. Demi memenuhi konsep Yalah. Okey. Hari ni sangat istimewa kerana saya ada satu dapat. Kita tahu saudara Nick ni orangnya hebat sehingga kan menjadi perhatian kepada semua orang, dan saya telah mendapat satu soalan sebelum berlangsungnya program ini daripada Facebook, ya, akaun Facebook bernama Dharma King, ya. Soalannya begini. Salam sejahtera saudara Nick. Saya amat mengagumi saudara Nick, kerajinan, kegigihan dalam berjuangan dan juga melakukan kerja untuk parti. Bolehkah saudara berkongsi tentang 2 nilai yang perlu ada pada pemimpin untuk kekal relevan dalam politik dan untuk memastikan perjuangan rakyat Malaysia untuk rakyat Malaysia itu benar-benar dapat direalisasikan? 2 nilai yang boleh dikongsikan untuk kekal relevan dalam politik. Silakan, saudara Nick. Wah, ini saudara apa? Dharma. Dharma King, bukan nama sebenar. Oh, Dharma. Bukan nama ni sebenar. Soalan agak berat untuk saya jawab ni. Sebab saya bukan pemimpin leaders yang atau adung ke parlimennya atau pemimpinnya. Keadaan saya normal macam kamu lah. Saya rasa kongsi tu, tapi saya sejak umum saya beritahu lah. Untuk mencari seorang ahli politik ke atau apa, saya pendapat saya lah jadi saya betul. I not successful lah. Saya rasa kita masuk politik ikhlas penting lah. Sebab ikhlas itu bukan datang daripada diri kita. Kalau kita tahu ikhlas itu macam menghalalkan. Kita akan menghalalkan sekejap perbuatan kita, pergerakan kita, kita punya niat, ucapan, itu semua ikhlas. Itu saya harapkan untuk mereka yang terlibat dalam politik atau menambah politik lah. Kalau DAP ke mana ke, tujuan perbuatan semua mesti ikhlas. Ikhlas bertali, ikhlas kepada rakan, perjuangan. Itu yang penting saya rasa. Kalau tak ikhlas memang tidak mendapat berkat daripada Tuhan lah. Sebab kita kena perjuangan kita, hala tuju kita kena ikhlas, baru kita boleh pergi jauh. Itu pendapat peribadi saya lah. Yang kedua, saya rasa saya rasa is more in integrity lah. Integrity penting lah. Sebab kalau integrity kita lebih kepada masuk jujur, amanah atau bersih. Contoh dia, kita dalam integrity sebagai dalam organisasi, seperti bekerja. Sebab contoh dia, I give a example lah, macam I pernah kerja di Perbadan Stadium. So apa itu integrity, code of conduct bekerja. Kita kena bekerja dengan cukup bersih, amanah dan jujur. Kita kena telus dan tidak terlibat dalam gejala rasuah ataupun penyalahgunaan kuasa, betul. So itu integrity lah. Mana dia kita mesti menjadi sifat jati diri yang cukup kuat, benar berpegang kepada prinsip. Itulah saya rasa pendapat peribadi lah. Integrity dengan ikhlas. Kalau saudara tanya saya, kalau saudara tanya saya nilai yang perlu kita ada sebagai seorang pemimpin ialah berani. Tapi berani yang bertempat, bukan berani tak tentu pasal. Baik, saudara, kita beralih pada soalan yang lain. Okey, kita tahu saudara ni terlibat dalam parti daripada peringkat bawahan lagi, peringkat cawangan, Depsi sebagai ketua bahagian, dan kita tahu sekarang saudara adalah seorang bendahari.
bendahari ini antara jawatan penting bukan setakat organisasi seperti parti politik tetapi juga persatuan di peringkat sekolah juga ada bendahari dan ia satu perkara yang penting. Jadi saya nak tanya, pengalamannya terlalu luas, posisinya agak penting, siapakah yang menjadi perangsang saudara untuk terus berjuang dalam arena politik? Bagi saya bersyukurlah kerana apa-apa jawatan yang diberikan saya akan cuba laksanakan yang terbaiklah. Bagi saya sebagai bendahari memang tugas agak beratlah mencari kewangan lah kepada parti, tapi kita cuba berhati tanggungjawab dengan ikhlas buat yang baik, juga memastikan kecekapan lah dalam melaksanakan sebuah tugas lah. Yang penting ialah tanggungjawab lah dan komitmen kepada setiap kerja yang diberikan, dan perangsang itu saya rasa lebihlah Perangsang? rasa perangsang ialah kerjasama lah dan sokongan daripada rakan-rakan pimpinan lah. Saya terpaksa termasuk daripada pengurusi lah, BBT dan juga rakan-rakan lain. Kita bersama dalam satu pasukan lah. Walaupun saya tak ada pengalaman dalam accounting yang tinggi lah, tapi saya cuba yang buat yang terbaik lah, memastikan secara perjalanan dan juga produktiviti kerja juga efisien lah. Itulah saya cuba tunjukkan. Okey saudara, soalan saya seterusnya. Kita tahu saudara juga terlibat dengan pentadbiran kerajaan negeri pada satu ketika dahulu sebelum tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan. Kita tahu Yang Berhormat Adli Zahari, bekas Ketua Menteri dan juga pimpinan Pakatan Harapan dalam Kerajaan Negeri Melaka telah pun melakukan yang terbaik untuk kepentingan rakyat sehingga kan kita hampir memenuhi keseluruhan manifesto Pakatan Harapan Negeri Melaka. Jadi saudara, seandainya satu hari nanti kita ambil alih Kerajaan Negeri Melaka, apakah yang saudara impikan? Apakah harapan saudara untuk mengembalikan semula kewibawaan Negeri Melaka ini? Silakan. Ini soalan bukan senang menjawab ni. Sebab kita tu beritahu konteks pendapat. Saya rasa lebih pada pendapat lah. Sebab saya rasa pendapat. saya nak ucapkan tahniah kepada mantan lah, Ketua Menteri Melaka Yang Amat Berhormat Adli Zahari lah, bersama dengan pimpinan Pakatan Harapan dan juga ADUN lah dalam Pakatan Harapan, kerana saya rasa walaupun kita diberikan jangka hayat yang juga pendek kerana dengan langkah-langkah syaratan lah yang tidak dapat kita bayangkan lah, dan saya rasa kita memprestasi sebenarnya. Saya rasa bukan saya memuji, tapi ini adalah realiti kerana kita tahu bahawa hampir 70%, 70% lah manifesto PH Melaka berjaya ditunaikan lah. Saya rasa semua rakyat akan tahu lah Negeri Melaka lah. Walaupun dalam masa pendek, termasuk saya rasa beberapa inisiatif yang baik lah, termasuk Rumah Pekat, Rumah Harapan, bantuan untuk seperti daripada kepada golongan yang tidak berupaya, P14, dan juga seperti kereta parking satu ahad lah, kereta PPT lah, sesuatu yang baik untuk rakyat. Hanya kita tidak diberikan cukup masa lah untuk memenuhi setiap manifesto yang diberikan. Kalau mungkin bagi satu pengkal, God willing lah, maybe better. Kita tapi syarat untuk masa depan lah, atau kita diberi peluang mencari kerajaan, saya rasa kita yakin lah kita dapat melaksanakan dengan lebih baik, dengan perancangan yang lebih mampan, dan juga saya rasa hampir 30% manifesto dapat dilaksanakan. Saya rasa rakyat dapat, terutama dari Negeri Melaka, dapat mengerti lah what is manifesto. Tapi daripada 1 tahun setengah sebagai seorang pejabat awam, saya rasa kita dah juga yang terbaik lah. Saya yakin hasil mungkin peluang kita akan datang lagi lah. Saya yakin if you get a chance, saya rasa kita kena satu saja saya nak beritahu lah, sharing kita kena lebihkan pendapat peribadi untuk pelaburan, kerana kita rasa Melaka ada peluang pelaburan yang tinggi, bukan saja dari segi tourism. Dalam konteks kita beritahu tourism, saya rasa pelaburan dan perindustrian memberikan sesuatu yang penting, kerana kita perlukan
syarikat-syarikat besar atau kilang-kilang dapat beroperasi di Negeri Melaka lah, supaya dia dapat memberikan satu impak ekonomi yang baik selain mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih tinggi lah, dan juga mengaktifkan ekonomi di sekitar lah. Itu saya rasa pelaburan itu dengan perindustrian tu kena bergabung lah. Saya rasa kena diberikan perhatian lah. Itulah pendapat saya lah, peribadi lah. Secara peribadi dan secara umumnya saya memujilah pimpinan Yang Berhormat mantan bersama pimpinan mereka, tim mereka yang sebenarnya lah hampir 70% lah manifesto dilaksanakan demi rakyat Melaka. Baik, saudara. Kita tahu saudara sejak kita menjadi kerajaan, saudara juga terlibat dengan Persatuan Bola Sepak Negeri Melaka sebagai naib presiden dan juga pengerusi ataupun orang yang in charge kepada pembangunan bola sepak Negeri Melaka. Sekarang ni adalah tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Apa pendapat saudara tentang Liga Malaysia? Adakah harus disambung ataupun ditangguhkan saja, dibatalkan saja? Bagaimana pendapat saudara untuk kempen Liga Malaysia pada tahun ini? Saya rasa untuk Liga Bola Sepak Negeri Melaka atau Liga Malaysia, kita sedia maklum telah ditangguhkan, dan saya rasa walaupun tidak mendapatkan green light ya sekarang daripada kerajaan mana walaupun saya tahu diberitahulah itu dalam mesyuarat yang terdekat dari persatuan, FM cuba mencari jalan lah untuk mendapatkan perlawanan dilangsungkan tanpa penonton. Bagi saya sebagai kita pun semua peminat bola sepak sebenarnya, tapi dalam konteks ini saya rasa mungkin ada option lah tertentu. Bagi diri saya, perlawanan itu mungkin boleh dilangsungkan. Seperti kita mungkin boleh mengikut jejak seperti saya diberitahu Liga di Eropah akan diteruskan, di mana mereka akan memberi option supaya perlawanan diadakan tanpa penonton. Dan itulah mungkin option daripada Liga Eropah, mungkin boleh mencarikan satu panduan lah. Tapi urusan masih terpulang kepada kerajaan dan juga Kementerian Sukan untuk menentukan hala tuju sama ada Liga akan teruskan. Bagi saya, Liga kalau diteruskan mungkin ada risiko juga terdedah kepada COVID-19 kerana melibatkan pasukan, bergeseran, pertembungan. Tapi dari konteks kita tengok dari sudut masalah komersial, di mana mungkin pemain jurulatih akan hilang rezeki dan juga penaja, mana ada satu masalah juga kepada penaja lah untuk mendapatkan ulangan daripada apa yang mereka ditaja, dan mungkin industri sukan dalam bola sepak mungkin ada terjejas tahun ini. Mungkin tak ada entertainment value lah. Tapi terpulang lah kepada keputusan kepada kerajaan sama ada akan teruskan. Tapi bagi saya dia harus mencari panduan lah, mencari panduan seperti di Eropah sama ada diteruskan. Okey, baiklah saudara Nick, kita sudah sampai ke penghujung program. Saya bagi pihak produksi mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita dalam program terbaru Mengopi Malam Minggu yang dikuasakan oleh DAP TRB. Untuk penonton di rumah, jangan lupa sekiranya anda termiss mana-mana episod sebelum ini bersama dengan tetamu undangan sebelum ini, anda juga boleh melihat episod sebelum ini di laman rasmi Facebook DAP Cawangan Taman Rumpun Bahagia, atau anda juga boleh type Mengopi Malam Minggu di YouTube dan anda akan dapat menonton episod-episod yang sebelum ni. Baiklah, sebelum kita pisah, saya harap penonton di rumah berpuas hati dengan episod kita pada minggu ini dan terus follow page DAP TRB bagi mendapatkan maklumat terperinci dan maklumat terkini tentang politik dalam dan luar negeri Melaka. Akhir kata, stay tune, jaga diri, jaga kesihatan. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat malam. Bye-bye. Terima kasih. Baik.